Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market. So hari ni Zul ada sesuatu yang penting untuk sharekan anda apakah pergerakan chart di Bitcoin. Sebab apa ini penting untuk anda tahu? Sebab apa? Di Discord sebenarnya sudah beritahu pun di Discord channel Zul, iaitu semalam pagi macam kita tengok review untuk pagi semalam, sudah expectkan apa yang kita dah quarter expectation boleh apa berlaku untuk hari semalam sudah pun berlaku ni. BTC drop dan reject daripada kita punya trendline. Sebab apa? Trendline itu very strong, so dah kata store right side data-data lain pun kata tunjuk dia sedikit weak. So now dah berlaku kejatuhan. So kejatuhan itu akan terus lagi ke bawah atau tidak, nanti Zul akan terangkan beberapa data untuk anda buat kuartal penilaian. So guys, sebelum tu let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours untuk hari malam. So ini adalah hari Khamis. So untuk hari Rabu semalam kita tengok inilah, nanti Zul akan refresh dulu. So untuk Coin Market Cap, so inilah data Coin Market Cap untuk semalam punya data. So untuk Coin Market Cap untuk hari Rabu, kita total market berada di 1.7 trilion. So masih tak banyak berlaku perubahan. Daripada minggu lepas kita around 1.8, 1.6 atau 1.7. Untuk volume hanya 66 bilion dan BTC drop daripada 42 ke 41% dan kuartal Ethereum meningkat 18.8%. So meaning aku kata ikutkan ini ada 1.6, kita sengkutkan awal pagi semua 1.8, berlaku rendah dah 1.7. So meaning kita ada expected berlaku pengurangan. So untuk summary kita tengok total market drop 4%. Volume meningkat 1.58 expected untuk pagi semalam dalam 58 bilion saja. So dah 66, expected increase 1.58. So meaning kejatuhan untuk total market and ada sedikit volume meningkat. So meaning kita akan expected ada satu candle merah yang kata panjang ke bawah. So menunjukkan BTC dominant dropping. So meaning BTC dropping, tapi expected juga untuk altcoin more dropping disebabkan kita tengok dominasi dalam market berkurangan. Ethereum melakukan peningkatan. So Ethereum ni kata indicator kepada altcoin. So meaning apa yang berlaku, Bitcoin drop, expected altcoin lain akan drop dengan drastic. So meaning mungkin boleh tengok ni dalam percentage. So untuk harga di Bitcoin, so Bitcoin untuk kali ini berada di 36.9 hampir ke 30k, iaitu drop untuk tempoh 24 hours untuk Rabu hari semalam 4.78%. Ethereum 3.8, Binance hampir 5%, Cardano hampir 5%, kuartal bermain $1, Solana 8%, SRP 5%, 8%. So macam tadi di kuartal disebabkan dominasi Bitcoin menurun, yang kuartal Ethereum meningkat, tu kita expected untuk altcoin bila Bitcoin drop, kita expected altcoin akan drop lebih drastik. Sama juga bila Bitcoin melakukan kenaikan, kita akan expected untuk kuartal altcoin akan melakukan peningkatan yang lebih kuartal dalam bentuk percentage. So itulah kuartal price ni. So apa pun let's go ke chart ni. Di chart ada yang kuartal penting untuk Zul bagi tahu anda. So sebelum ke chart Zul nak terangkan dulu, Zul dah share pun maklumat ni di Discord Zul sebenarnya. So sebelum dulu yang kita Zul dah terangkan ini untuk pergerakan ni apa berlaku, anda boleh tengok untuk review pagi semalam Zul dah terangkan. Untuk hari ni Zul nak cuba fokuskan untuk terangkan anda apa yang Zul terangkan di Discord, iaitu yang penting pergerakan ini. So pergerakan ini adalah pergerakan continuous pattern yang Zul akan terangkan di chart. Kemudian kenapa kita expected 28.3k untuk price target. So kenapa nanti Zul akan tunjukkan adakah ini hal seperti ini adalah kata possibility yang boleh berlaku dengan current market. So nanti Zul akan terangkan di chart yang lebih detail. So let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan pergi terus ke Bitcoin. Kita akan review dulu untuk Bitcoin apa yang dah berlaku untuk semalam. So macam tu expectkan kita dah berada di major resistance, iaitu di kawasan trendline. Siapa tak tahu, kita perlu buka daily. Kemudian kita akan zoom up, kita akan nampak satu trendline yang massive, yang tu strong untuk penentu step pertama untuk confirmation kita bullish sedang kuartal region, iaitu first kita akan drop daripada 69 dan kita ada long trendline ni, and expected kita ada 3 higher low yang valid. So 3 higher valid adalah kita ada yang ni adalah higher high, higher low dan higher low ini. So now kita dah create another higher low yang ketiga. So meaning higher low yang ketiga adalah kita berada di sini. So meaning inilah higher low yang anda boleh ambil untuk menggunakan sebagai point higher high untuk trade Fibonacci daripada sini sampailah ke lower low yang sedia ada. So itu yang tu ajarkan untuk semalam di kuartal review pagi, macam mana nak gunakan Fibonacci, tarik Fibonacci menggunakan point, guna point yang betul.
So di 4 hour, let's go kita pergi apa nama. Price dah pun berlaku rejection seperti yang Zul expectation semalam berdasarkan data yang ada. So now apa yang dekat semalam, kita ada kuarter price sikitnya drop break. Kuarter selagi mana price berada dalam kawasan minus support yang mana support pertama ni kita akan go untuk ada recovery, tapi price dah pun breakout bawah. So breakout bawah ni, now kita nak ambil support ke mana. So sebelum ni kita ambil higher low ni ke higher high ni. Now kita ambil higher low ni ke higher high ni. Untuk expected ni more kepada short term punya pergerakan. So ini kata kalau ikutkan yang ni, swing high to swing low to swing high, kita akan expected. Now kata price sedang support ini sedang defend untuk pergerakan ini. Sekiranya kita break lagi support bawah ini, so ke manakah net support kita? Expected net support kita berada kawasan ni disebabkan kita ambil daripada lower low. So lower low, lower high, lower high. So kita ada 3 point yang kita boleh ambil untuk Fibonacci untuk kita monitor pergerakan price ataupun momentum drop ke bawah. So cara Fibonacci kita akan tarik swing low to swing high, kita akan nampak kita punya support betul-betul yang box so draw ini. So inilah kata main support dan resistance untuk minor yang lebih minor. So lebih kecil kita boleh monitor ni. So untuk yang kata untuk pergerakan daripada higher high, lower low dan higher high ni kita ada strong support dan strong resistance dekat sini. Kuartal antara minor mana support dan resistance. So untuk kali ni price sedang defend kawasan ni. So sekiranya untuk pergerakan price ini, sekiranya kita berjaya bertahan di kawasan ini, expected ini kuartalnya small, dua expected dia boleh drop lagi bawah. So drop sampai mana kita expected boleh drop lagi sampai kawasan ni sebelum dia buat another retest untuk breakout. Sekiranya kita break bawah kepada ni, meaning expected kita akan drop more bawah, expected ke 31 kita punya minor support dan major support kita di kawasan 30 yang dua ada draw di 28. Kenapa dua expected price itu more drop ke bawah? Disebabkan anda perlu ketahui Bitcoin sekarang dalam downtrend, bukan dalam uptrend. Kenapa? So, let's go kita pergi ke chart yang tu tunjukkan tadi, iaitu yang ini. Okey, yang ni. Okey, yang ini. So apa yang tu terangkan tu screenshot ni. So nanti tu akan delete balik segala ni. Tu akan buat balik untuk anda. So yang ni tu akan delete balik. So yang ni adalah kata pergerakan untuk kita tengok pergerakan Bitcoin sekarang. So pergerakan Bitcoin ni adalah kita akan tengok. Kita akan nanti tu akan draw balik. Okey, pergerakan ni kita downtrend disebab apa? Daripada 69 ke sampailah kuartal 33 itu, 34 kita drop. Kita dah pun melakukan kuartal pergerakan downtrend. Seperti mana ditunjuk di chart ni. Kalau ikutkan di daily, kita sedang melakukan pergerakan downtrend. Macam mana kita nak break downtrend ni? Selagi mana kita tak break trendline hijau yang tu cakap semalam, selagi itulah kita dalam downtrend punya movement. Kita dah break kuartal dan downtrend itu, meaning kita akan seperti first step kita untuk melakukan daripada downtrend kepada uptrend. So untuk hari ni kita tengok apakah disebabkan price masih lagi downtrend, kita perlu expectation kat manakah price akan drop lagi. So di kuartal ni kita boleh guna pattern yang selalu tu ajarkan anda, ialah guna pattern. So untuk pattern apa yang berlaku kat sini, kita nampak satu pergerakan, iaitu kalau ikutkan kita start dari sini, iaitu kita ada nampak satu pergerakan channel ataupun bull flag. So ni kita nampak itu pergerakan ni. So apa yang berlaku pergerakan ni? Pergerakan ni ialah continuity pattern untuk channel ni ataupun bull flag. Pergerakan channel. So apa yang selalu itu ambil measurement ialah senang je. Kita pada ambil higher high dan higher low expected point dan kita point breaking. Point breaking ni sebenarnya kita ambil, kalau kita copy balik ni, dan kita akan letak balik price itu dekat sama juga di kawasan point breaking. So point breaking pada atas, kita tengok price betul-betul sampai di kawasan ini. So now ini complete. So lagi kita ada downtrend. Untuk ini kita akan monitor lagi another. So ini adalah another pattern lagi, kedua lagi channel. Aku kata flat channel. So flat channel sama juga macam symmetrical triangle, iaitu continuous pattern. Sekiranya price itu datang daripada atas, price itu akan continuously melakukan perjalanan ke bawah. So dari atas ke bawah, buat sideway, dari atas terus ke bawah. Kata continuously atau kesambungan pergerakan price. So untuk ini price kat mana kita akan seperti price target dia sama juga, kita akan ambil daripada higher high dia, iaitu daripada ini. Kemudian daripada low ini, kemudian kita akan ambil copy juga. Kita akan seperti price target ke mana. Untuk price target ni dah pun sampai, betul-betul dah sampai kita punya kawasan 32 dan 33. So net apa yang berlaku lagi? Kita nampak apa yang diterangkan expected, kita boleh nampak lagi berlaku lagi channel. Sekiranya ini berlaku, kita akan expected price akan drop lagi ke bawah. So now kita belum complete lagi, kita ada satu ni dan kemudian di 32. So kita belum ada lagi confirmation. So apa yang tu cakap ni, sekiranya price tu drop lagi kali ke 30, so meaning kita akan expect untuk price tu more drop ke bawah berdasarkan kita punya analisis, iaitu berdasarkan pattern ni. Swing high to swing low, kita akan copy, kita akan paste.
akan expected price tu akan dapat, yes, price tu point of breaking daripada 40 sampai ke mana expected dalam kawasan 28. So dalam 28 price expected akan sampai dalam 7.98. So seperti inilah kata next kita punya drop sekiranya ini kata play price bermain kawasan sideways di kawasan kini kita drop 32. So untuk ini, untuk cakap kita tak perlu betul, inilah kata untuk long term, untuk kita tengok pergerakan sekarang adalah expectation untuk price still lagi boleh jatuh dalam 8. Sebab tu cakap tu tak buy lagi whatever dalam price antara 40 dan 30 ni, tu tak buat sebarang transaction. So bila price berada di 30 barulah tu akan buat sedikit transaction berdasarkan data yang ada masa itu. So tadi inilah kata downtrend pergerakan kita. So expected downtrend, kita expected price boleh jatuh dalam 28 ke 30, kita punya net support. So apa yang ada di kawasan 28-30 ni, macam tu cakapkan di 28-30 kita punya major support sekarang iaitu antara 29 dan 30. So 29 ke 40 ataupun 30 ke 40. Seperti mana seperti ini kita buat sideways yang seperti ini. So macam mana kena tengok confirmation untuk yang ini. So kita tak perlu tunggu price jatuh 32 baru kita kuatan expected 28, tak perlu, kita boleh tunggu untuk pertengahan menggunakan another dia punya analysis iaitu guna Fibonacci. So macam cakap, selagi mana price itu berjaya bertahan di kawasan ni, expected kita akan ada high. So expected first support, mana support tu, hanya mana support. Now kita expected ini yang boleh menentukan, ataupun yang ini, yang ini sebenarnya swing low dan swing high ni. Selagi mana price itu masih lagi bertahan di kawasan ni, barulah kita akan expected price tu ada as high possibility untuk naik ke atas lagi. So apapun untuk pergerakan ni, kita dah nampak price itu dah high high kita dah kuota berkurangan, high ni kuota lost momentum. So macam kita ada resistance, macam kita expected akan ada drop untuk jatuhkan bawah. Sama ada drop itu drastik atau tidak bergantung kepada pergerakan price. So untuk price dah pun jatuh di kawasan ni, hopefully kita berjaya bertahan ni dan kembali regain untuk breakout ni, kemudian melakukan kenaikan. So adakah ini boleh berlaku? So kita tengok data lain iaitu RSI kita. So untuk di 4 hours kita tengok RS ini adalah 4 hours RSI dah pun breakout ke bawah 50 seperti yang tu. Ini drop ni lebih bawah. Price dah pun buat high low. So kalau ikutkan zoom in, tengok low ini lebih low daripada high dan high low, lower high ni. So price dah pun breakout. So ini apa yang berlaku, price daripada trend up kepada down trend. So ini apa kita expect, ada possibility dia akan regain untuk 50 dan melakukan kejatuhan. So expected ini meaning untuk RSI di 4 hours ada sedikit melakukan ada lagi momentum untuk ada lagi pergerakan untuk naik, untuk the drop. Tapi adakah momentum support? So momentum untuk store RSI berada di overbought. So meaning ada possibility untuk berlaku seperti mana yang 10 ni kata silap kuartal analisis tu, iaitu di 1 hour kita expected drop tapi price naik. So apa yang berlaku di kuartal 4 hours ini sama juga, iaitu kita ada support sekarang yang kuartal dapat menahan price tu daripada drop lagi ke bawah. Itu akan adjust balik. So ini kita akan tengok mini support sekarang ni, support yang strong. Kita expected ada one bound dan second bound. So break ni berapa? Sekiranya gagal, memang kita akan nampak price tu drop balik dalam 34 ke 32. So ini adalah last defense kita untuk kuartal downtrend. Sekiranya price itu break juga 32 ni, meaning kita akan sama juga ni macam tu expected untuk di kuartal yang zoom draw ni, iaitu expected price akan drop lebih ke bawah. Expected kalau yang ini price target, kalau untuk yang ni pun kita expected sampai 30.8. So nampak dalam 29 betul-betul kawasan kita punya support, iaitu kalau zoom out lagi kita tengok price betul-betul berada di support. Satu kita ada support ni 1, 2 dan 3. So meaning itu adalah possibility yang boleh berlaku. Sebab tu cakap whatever dalam kawasan antara 40 dan 30 tak ada sebarang transaksi untuk tu. Sebab apa? Dua expected kita masih lagi downtrend. So untuk downtrend, dua expected dua akan buy untuk Bitcoin, start Bitcoin bila berada di 30 dan 29. Bergantung juga pada data-data waktu itu, nanti tu akan buat analisis. So apa yang dua expectkan, yes, price boleh jatuh lagi di 30 ke 29 disebabkan kita dalam downtrend dan kita belum lagi breakout kita punya quarter trend line, quarter major trend line ni, untuk expected kita breakout first step kita untuk masuk ke dalam daripada downtrend kepada uptrend. So itu yang pergerakan kita nampak. So now kita expected boleh jatuh. So di 4 hours kita boleh monitor support ini, iaitu expected dalam kawasan
35. So kini kita break bawah 35, meaning kita expected boleh sampai balik retest balik iaitu first 32 kita di kawasan ni. And sekiranya kita break ni, meaning kita memang dah quarter confirmation. Bercakap tak ada sebarang transaksi untuk Zul. So apa pun berlaku, dia buatlah apa pun. Kalau drop bawah ni ke 9 barulah Zul akan buy. Sekiranya price tu regain meaning dia punya portfolio kembali profit. And kat manakah kita akan start buy? Kita akan boleh start buy balik bila price itu breakout trend line ini. Kita tunggu dia breakout, kemudian berlaku retest itu kita akan buat position untuk buy. Zul sendiri pun akan buy disebabkan kita akan ada first position daripada first quarter pergerakan daripada downtrend kepada uptrend. So itu macam mana nak kata confirmation? Confirmation yang pertama, kita break out dulu trend line bearish kita ini. So trend line yang draw iaitu warna hijau. Yang hijau yang terang ini. So itu yang tengokkan dalam market. Hopefully anda faham untuk pergerakan ini. Apa yang dilakukan iaitu pergerakan downtrend. Dan apakah confirmation untuk kita break out, kata break kita punya trend daripada downtrend kepada bertukar menjadi pada uptrend. So itu untuk Bitcoin. So adakah high possibility untuk naik atas atau drop? So expected more drop ke bawah. Untuk hari ni expected mungkin kita akan test 35. So 35 kita punya kata minor support disebabkan apa? Pertama kali disebabkan stock RSI di kata 4 hours dah pun buat higher low daripada low ini. Ini daripada uptrend kepada downtrend. So seperti akan ada sikit regain untuk buat higher high, higher low. Lah higher high, higher low, kemudian expected price akan drop mana ada lower low untuk ke oversold. So ini apa berlaku, price expected still lagi dalam downtrend. Kemudian adakah kuartal price itu drop dengan drastik berdasarkan RSI hanya drop kata slowly. Seperti sebab apa kita berada di oversold. So untuk itulah 4 hours. Kita akan tengok juga di daily untuk time frame yang lebih besar. Untuk di daily kita tengok stock RSI berada di bawah antara 50 dan kuartal 30. So meaning still lagi kita berada di dalam bearish market iaitu dalam down trend line seperti yang tu cakap tadi. So stock RSI dah berada di mana? Stock RSI juga berada di overbought. Dan kita dah pun cross. So meaning untuk hari ni expected untuk akan ada lagi more down dalam tempoh dalam 24 hours. Kita akan nampak ada possibility untuk price to drop lagi expected. Sama ada drop kawasan ni ataupun hanya sedikit drop kemudian melakukan regain disebabkan di data di 4 hours tadi disebabkan stock RSI dia masih lagi berada oversold. So kita ada peluang untuk melakukan kenaikan. So meaning kenaikan tu expected untuk hari ni possibility price hanya akan bermain di kawasan kita punya kata first support yang ini. Kemudian kalau kita breakout support ini, so kita seperti ada price tu akan bermain kawasan support yang ini. Kemudian kalau breakout seperti kita akan drop ke kawasan 35. So 35 still lagi kita seperti ada boleh berlaku ada opportunity untuk breakout terlain iaitu swing low to swing high, seperti high low dan breakout untuk buat high yang baru. So ini breakout ini adalah confirmation. So ini yang Zul tunggukan untuk more bullish dalam market daripada downtrend ke uptrend. Untuk sekarang sebabkan price masih lagi downtrend, kita akan seperti price more drop ke bawah. So untuk weekly, kalau tengokkan untuk weekly, kita punya weekly price kata RSI, kalau ikutkan tu perlu tunjukkan anda RSI di chart Bitstamp, kata ikutkan yang ini. Okey, yang ini kalau anda tengok price sekarang berada kawasan ni untuk RSI, kita nak fokus RSI je. RSI kata yang berada kawasan ni kata seperti lower kita tak pernah lagi. First lower kita ada 1 dan 2 iaitu masa bearish market atau 4 years sebelum ini. So now kita berada kawasan ni dah pun hampir. So seperti kita akan ikutkan tahun ni memang pun tahun bearish juga, seperti RSI boleh drop lagi sampai ke kawasan 3 oversold sebelum berlaku betul-betul recovery untuk weekly. So meaning expected 30 and seperti kalau drop lagi bawah 30, 26 memang bearish market. Kita akan seperti kita akan sideways tu dalam berkuartal sedikit lama lah. Kalau 3 tahun seperti 3 tahun punya bearish market. Sebab tu tak buat sebarang transaksi. Tu hanya wait and see dan hanya sekarang adalah Zul mode adalah hanya kumpul modal untuk tunggu quarter confirmation bullish untuk kita akan start buy balik di Bitcoin. So itu untuk di RSI untuk di weekly. So hopefully anda dapat faham RSI weekly still lagi drop. Untuk daily kita ada momentum untuk drop juga. Kemudian hanya di 4 hours saja kita ada juga ke drop. Kemudian 4 hours hanya store RSI saja sedang melakukan kata pertahanan sebab pada defend. So meaning apa yang berlaku dalam market, kita masih lagi downtrend and Zul expected kita akan more drop ke bawah. So macam mana nak kita stop drop ke bawah?
selagi mana price itu tak break kita punya trendline hijau ni, selagi-lagi tu kita expectation tu price akan more drop ke bawah. So kita akan monitor. So tak ada sebarang transaksi kawasan ni sampailah kawasan 30 barulah Zul akan expected buat transaksi berdasarkan data yang ada masa itu, and Zul akan tengok juga RSI, trendline dan semuanya. So masa tu barulah Zul expected untuk good possibility untuk kita buy. At least kalau kita buy di 30, expected akan ada sedikit rebound untuk kita boleh buat DCA. Kita buy low, jual high, expected kita drop lagi bawah, nanti kita akan boleh buy lagi menggunakan profit yang kita jual di kawasan ini. So itu yang Zul hopefully anda faham. So apa yang Zul nampak pergerakan price. So untuk ni pukul 8 dah pembuka baru, candle baru pukul 8 dah buka. So ini kita boleh tengok fear and index kita. So fear and index kita expected untuk hari fear and index kita untuk hari Rabu. So ini Khamis, so Rabu kita berada di 20. Actually daripada drop daripada 28 untuk hari Rabu. Kemudian untuk hari Selasa, untuk hari Khamis. Untuk Selasa kita 28, untuk hari Rabu kita berada di 20. So untuk hari Khamis kita perlu tunggu nada pukul 8 pagi besok. So guys, rasa itu saja pagi ni. Hopefully ini dapat membantu anda sebenarnya untuk nampak price. So untuk apa-apa saja price buat pergerakan dalam ni, dua hanya kata sideways saja, tak ada sebarang reaksi, kita hanya monitor. So apa yang tu monitor now, adakah price berjaya break kita punya trendline ni ataupun gagal untuk terus ke kawasan kuartal 32 dan break 32 terus ke 30 berdasarkan kita punya trajectory untuk kuartal untuk downtrend kita punya pattern, iaitu berdasarkan yang ini yang tu share tadi, iaitu pergerakan ni downtrend, kita akan seperti price boleh lagi berlaku ni. So walaupun yang ini belum lagi complete, kita hanya berlaku satu bound dan dua bound, expect sekiranya kita drop bawah ini, expect boleh kena sideways, kemudian boleh kalau kita touch kembali one more time 32, so Zul mau expect dia akan drop ke 30. So untuk Zul, kalau price tu drop 32, ada sikit rebound, meaning higher high, lower low, expected one higher low, expected kena buat another lower low ke 28 ke 30 yang tu expectedkan boleh berlaku. So apapun untuk di 4 hours kita still lagi defend, still lagi ada kuartal peluang untuk breakout ni. So apapun untuk di daily dan weekly sedikit weak. So meaning untuk dalam tempo dalam 24 hours kita akan expected drop lagi. Dan dalam untuk weekly pun kita expected weekly kita still lagi boleh drop sampai ke kawasan 35. Selagi mana kita belum break ni, meaning ada high possibility untuk kita breakout balik trendline ini. So kuartal time untuk Bitcoin tu dah hampir, sebab apa, even dia drop bawah pun ke kawasan 30, expected kita hampir kawasan trendline, give a time price itu akan breakout juga first confirmation dan kita akan ada momentum untuk kenaikan balik untuk Bitcoin. So meaning untuk yang kejatuhan ni kita akan expected ada satu trendline ni. So antara trendline bawah ni yang hijau tu expected price boleh jatuh mana-mana saja dalam kawasan ini sekiranya dia break 30. Expected long term kita expected dalam 31, 32. Kalau break bawah ni normal, kita akan expected price to drop dalam 30, kita punya major support sebelum ini. So guys, itu aja untuk analisis untuk pagi ni. Hopefully anda dapat memahami apa yang Zul nak terangkan, iaitu pertama kali, poin yang pertama, kita masih lagi dalam downtrend dan kita masih lagi menunggu untuk first confirmation untuk kita breakout daripada downtrend kepada uptrend, dan kita ada expected disebabkan kita downtrend, kita ada support ataupun price yang kita tunggu, iaitu di kawasan 28 ke 30k. Sebab apa, inilah 29 ke 30, sebab inilah kuartal major support masa bulan kejatuhan bulan Mac ataupun bulan Mac, iaitu April. So kita yang kuartal masa kita sawit dalam masa 4 bulan. So guys, itu aja untuk pagi ni. So sekiranya ada lagi kuartal founding data yang tak share kat ni, Zul akan sharekan di Discord channel Zul macam semalam. Untuk review pagi semalam Zul tak sharekan ni, Zul sharekan di Discord. So Discord ni siapa yang dah tengok ni tak faham, Zul dah buat review untuk pagi ni, anda boleh tengok review untuk pagi ni, hopefully dapat membantu anda. Kalau ada sebarang lagi pertanyaan ataupun tak faham, anda boleh tanya lagi dua orang komen, dan juga pada ahli member Discord boleh Zul tanya di Discord, nanti Zul akan explainkan untuk next review, ataupun kalau yang kata mudah Zul akan explainkan anda di kata Discord saja. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jangan lupa like, jangan subscribe dan share juga kepada lain. Dan jumpa lagi pagi besok. So hari ni Zul kerja malam, dan jumpa pagi besok untuk hari Jumaat Zul cuti. So jumpa anda di pagi besok untuk review. Assalamualaikum, bye bye.